Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita di dalam siri tadabbur harian kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-65 insya-Allah. Iaitu kita akan cuba untuk mentadabburkan sedikit daripada surah Al-Imran ayat 116 sehingga ayat 121 insya-Allah. Hari ini hari Rabu 12 hari bulan Zulqa'dah tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 23 hari bulan Jun tahun 2021. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkatan kepada kita di hidup kita pada hari ini dengan permulaan kita pada pagi ini dengan sesi untuk mentadabbur Al-Quran. Moga-moga kita akan terpandu sentiasa dengan Al-Quran, dan jangan lupa insya-Allah saya harap kepada semua sahabat-sahabat semua yang berada bersama-sama dengan kita pada kali ini untuk membuka mushaf, untuk melihat mushaf pada muka surat 65 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi ayat 116. Ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang, masih lagi menceritakan tentang orang-orang kafir, iaitu keadaan ataupun perkara-perkara yang perlu kita sebagai orang beriman ini untuk memahami sikap orang-orang kafir, perangai orang-orang kafir, apa stance mereka terhadap orang kafir, dan apa juga stance kita kepada mereka. Apa yang sepatutnya kita faham, apa yang sepatutnya kita tahu, dan apa yang sepatutnya tindakan kita terhadap bila berdepan dengan orang-orang yang tidak beriman, terutamanya ahli kitab, iaitu orang-orang Yahudi dan juga Kristian. Jadi pada hari ini insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali membuat penegasan bahawa kadang-kadang manusia ini mereka menggunakan dua perkara dalam hidup mereka. Mereka merasakan ada dua perkara yang akan dapat memelihara mereka. Itu yang pertama sekali ialah harta, dan yang keduanya ialah grup mereka ataupun kenalan mereka ataupun anak-anak mereka, saudara mara mereka dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengulang-ulang perkara ini. Sama ada kalau kita tengokkan bahawa kadang-kadang anak kita, harta kita boleh melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya dalam surah Munafiqun, sebagai contohnya dalam surah Al-Hadid. Jadi dalam ayat ini, iaitu ayat 116 surah Al-Imran ini, Allah Taala juga menyebutkan bahawa amwal dan juga aulad. Jadi kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini yang pertama ini, sesungguhnya orang-orang yang kafir lan tughniya anhum, lan. Kita ulang lagi, iaitu Allah Ta'ala menggunakan perkataan lan, iaitu sekali-kali tidak, akan datang pun tidak. Jadi Allah Ta'ala kata tidak apa, lan tughniya. Tughniya artinya terkaya, artinya tidak akan dapat memelihara, akan dapat menahan, akan dapat menolak. Apa yang akan dapat menolak ni? Iaitu tahan daripada azab Allah, tak akan dapat menolak azab Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak dapat menahan mereka, apa yang tidak dapat mempertahankan mereka, iaitu amwaluhum wala auladuhum. Sama ada harta mereka, sama ada anak mereka, tak akan dapat menahan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kalau atas dunia ni kita mungkin harta, orang tak harta dia akan boleh menolak, dia akan boleh membayar, dia akan orang kaya dengan orang miskin, orang keadaan biasa dengan orang ada kenalan, dengan ada orang yang mempunyai grup yang besar, biasanya dia akan dapat menolak sama ada apa-apa tindakan yang akan dikenakan kepadanya, kemungkinannya. Tetapi ingat daripada azab Allah, no. Harta banyak, anak-anak ramai, golongan ramai, pengikut ramai, geng ramai, kuasa besar, semua tak akan dapat menolak daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata sini, kalau kamu kafir, maka suatu apa pun yang tak akan dapat menolak kamu daripada azab Allah. Minallah, di sini minallah artinya lah min azabillah syai'a, walaupun sedikit, walaupun secubit, walaupun sekelumit, no, tak akan dapat ni. Allah Ta'ala kata wa ulaika ashabun nar, dan Allah membuat ketetapan bahawa mereka ini adalah merupakan ashabun nar, penghuni neraka, wahum
hum fiha khalidun. Dan bukan setakat neraka saja, tapi mereka kekal di dalam neraka. Artinya mereka tak akan dapat terlepas daripada neraka. Itu adalah perkara yang pertama, penegasan pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahukan kepada kita kan. Seterusnya kita masuk pula kan ayat yang 117. Atas dunia ni kemungkinan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, tak kira lah mereka ni kafir jenis apa, kafir musyrik kah, kafir ahli kitab kah, kafir yang tidak beriman, mereka mungkin ada yang membelanjakan harta mereka. Tak kira harta yang mereka gunakan ni, mereka belanjakan harta ni sama ada untuk kebaikan pada kelihatannya, pada infak, mungkin untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang-orang yang tercedera, membantu orang-orang yang memerlukan, membantu orang susah dan sebagainya, membuat apa-apa kebajikan, memberi bantuan keuangan kepada mungkin mereka ni, ataupun juga mereka ni membelanjakan harta mereka untuk perkara-perkara yang menjatuhkan Islam. Jadi sama saja Allah SWT sebut ke sini kan, iaitu Allah Taala kata masalu ma yunfikuna fi hazihil hayatid dunya, iaitu sama ada infak ni, orang-orang yang masalu ni sifat, Allah Taala kata masalu ni ialah sifat orang-orang yang infak di atas dunia ini, orang-orang kafir, tapi mereka kafir, mereka infakkan di atas dunia ini, sama ada fi adawatir rasuli, sama ada untuk memusuhi Nabi, memusuhi Islam dan sebagainya, ataupun apa-apa kebaikan saja, jadi Allah SWT sebut sini apa-apa yang dibelanjakan oleh orang-orang kafir ni, sama ada untuk memusuhi Islam ke, sama ada untuk kebaikan kemanusiaan ke, apa-apa saja, Allah Ta'ala kata kamasali rihin fiha sirrun, peumpamaan dia, sifat perkara yang dia buat ni adalah tak ada apa. Allah Ta'ala kata apa? Samalah seperti angin yang mana padanya ada sirrun. Sirrun ni ialah satu haba yang sangat-sangat sejuk, bukan panas, sangat-sangat sejuk. Walaupun ada yang kata iaitu haba yang mempunyai api, iaitu apa, datang angin yang kuat yang mempunyai macam api. Tapi majoriti ulama mengatakan iaitu yang sangat-sangat sejuk. Angin yang sangat sejuk, angin yang ada sejuk pada asabat halsa qaumin, dan kemudian angin tu bertiup, dan kemudian tiupan tu terkena pula kepada ladang ataupun tanaman satu kaum. Jadi apa yang akan jadi? Dia kata, lalu Allah SWT sebut sini zalamu anfusahum. Allah Ta'ala tak sebut apa, tapi ulama-ulama tafsir kata apabila angin yang sangat sejuk ni dia terkena kepada ni, angin yang sangat sejuk, dia menghancurkan tanaman mereka tu. Sama ada panas sangat ke, akan menghancurkan juga. Bila sejuk sangat pun dia akan menghancurkan juga. Jadi dalam tafsir kata fahtaraqat, malah tanaman mereka tu terhancur, habis kan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Itu adalah apa yang akan jadi, apa akan dapat daripada tanaman mereka tu. Dengan susahnya mereka menanam, dengan apa yang mereka buat tu, akhirnya terbakar semua, hilang semua, hancur semua. Jadi itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala sebutnya zalamu anfusahum fa ahlakathu. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang apa yang mereka zalim tu? Mereka zalim itu kerana mereka tidak beriman. Jadi apabila mereka ni tidak beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala umpamakan bahawa semua yang mereka belanjakan, semua yang mereka infakkan, semua yang mereka berikan, yang mereka sedekahkan, mereka buat kebajikan apa saja atas dunia, oleh kerana tidak ada iman, maka seolah-olah mereka ni menzalimi diri mereka sendiri. Kesian mereka ni kan. Lalu hancur semua. Tanaman tu hancur, kebun tu hancur semua, so pahala mereka pun tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wa ma zalamahumullah. Adakah Allah yang menzalimi mereka? Adakah Allah tak nak beri kepada mereka pahala? Tak, mereka yang tak nak. Mereka yang tidak beriman. Menyebabkan bila tak ada iman, pahala tak boleh nak disangkut. Nak letak di mana pahala kalau iman tak ada? Sama lah kan, kita letak air atas tanah kan, tak ada bekas, tak ada bor, tak ada gelas kan, akan habislah masuk dalam tanah tu kan. Macam itulah perumpamaannya Allah Ta'ala sebut kan. Jadi bukan Allah Ta'ala menzalimi mereka, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala kata walakin anfusahum yazlimun. Mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri kerana mereka tidak beriman. Jadi oleh kerana itu kita menyeru kan kepada kita sendiri lah kan. Kita, kalau kita ni buat baik kan, kalau kita apa, tapi kalau iman tak ada, dia tak akan melekat. Jadi oleh kerana itulah kita ingatkan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang membelanjakan, orang yang bersedekah dan sebagainya. Kalau mereka ni tidak beriman, mereka ni kufur kepada Allah, tapi mereka bersedekah. So kenapa mereka bersedekah ni?
kalau mereka dah tak beriman kepada Allah SWT ataupun beriman dengan iman yang tak betul. Jadi oleh kerana itu kita nasihatkan, kita ingatkan jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, orang Islam, maka kita kena ingatkan selalu kan bahawa kan sebenarnya kesian mereka ni. Kenapa? Bukan Allah Ta'ala menzalimi mereka, tapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Seterusnya ayat yang ke-118. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Allah Ta'ala sekarang ini balik semula kepada cerita larangan, ingatan kepada orang-orang yang beriman. Sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, iaitu orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Mereka ni apabila mereka melalui melihat, berjumpa dengan orang Aus dan Khazraj. Kita ingat sekali lagi kan bahawa di Madinah ni ada orang Arab, ada orang Yahudi. Orang Yahudi ni pun bercakap Arab juga sebenarnya pada masa tu kan, tapi mereka adalah bahasa Hebrew mereka tu. Jadi pada masa tu di Yahudi ada 3 kelompok orang Yahudi di Madinah, ada 3 kelompok yang Yahudi, dan kemudian ada 2 kelompok orang-orang Arab, iaitu Aus dan juga Khazraj. Dulu mereka memang Aus dan Khazraj ni memang bergaduh habis memang bantai sama sendiri dan sebagainya kan, sampai mereka ni hancur-hancur. Tapi orang Yahudi tak berperang, mereka ni jadi tukang-tukang belakang ni kan, tukang defense, setengahnya menyokong kelompok Aus, setengahnya menyokong kelompok Khazraj. Tapi mereka sendiri tak berperang, mereka push saja kan supaya berperang, supaya hancur orang Arab ni. Jadi apa yang berlaku ialah tiba-tiba bila datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, orang Aus dan Khazraj tiba-tiba bersatu, tiba-tiba bersama, mereka berbentuklah jadi orang Ansar. Jadi dalam keadaan macam tu, sekali ni lalulah kan, bila setiap kali orang Yahudi melalui, melihat orang Aus dan Khazraj sekarang dah baik semua kan, mereka ni jadi dengki. Jadi Allah Ta'ala sebutkan berulang kali kan perkara ni kan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala masih nak cerita perkara ni, tapi oleh kerana sikap lama, iaitu setengah-setengah daripada orang-orang Islam ini, mereka ni sangat baik dengan orang Yahudi ni setengah tu kan. Kenapa? Itu geng lama mereka kan, penolong mereka lama kan, orang-orang yang bersama dengan mereka sejak daripada dahulu lagi, sebelum daripada kedatangan Nabi SAW. Jadi perasaan itu masih ada lagi, perasaan iaitu baik dan sebagainya. InsyaAllah Allah Ta'ala tak larang kita kan untuk bermuamalat, untuk berjual beli, untuk melakukan apa-apa transaksi saja dengan orang non-Muslim, tak ada masalah kan. Tetapi Allah Ta'ala larang kita beberapa perkara. Di antaranya ialah Allah Ta'ala larang kita dalam ayat ni. Sambungan je ayat 118. Sebelum daripada ni dah ada dah, tapi Allah Ta'ala sebut sini sekali ayat 118 ni. Kita tengok apa dia Allah Ta'ala kata sini, apa yang Allah Ta'ala larang kita sini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau kamu beriman, dengar elok-elok ni dia kata, Allah Ta'ala kata, la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Allah Ta'ala bokarkan sekarang ni kan. Yang pertama sekali Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala kata la tattakhizu, jangan kamu ambil bitanah. Bitanah ni bitanah ni apa erti dia? Bitanah ni dalam tafsiran dia kata asfiya. Dia kata asfiya ni apa? Asfiya ni iaitu orang-orang yang mana yang kita campakkan ataupun yang kita berikan rahsia-rahsia kepada mereka. Oleh kerana kita rapat dengan mereka, maka kita ceritakan semua kepada mereka rahsia-rahsia. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini kan, jangan kamu ambil orang-orang kafir. Allah Taala sebut situ kan, min dunikum, artinya ialah selain daripada kamu, maknanya orang Islam saja. Orang kafir dalam muamalat biasa boleh, tetapi apabila berkaitan dengan isu-isu umat Islam yang kita akan terpaksa berikan, mereka akan tahu rahsia, tahu apa-apa yang berlaku dalam kita dan sebagainya, don't. Allah Ta'ala kata la tattakhizu bitanah. Perkataan bitanah ni banyaklah yang kita tengok kan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Secara ringkasnya kan, dia panjang sikit, tapi saya ringkasnya, Nabi SAW beritahukan bahawa setiap Nabi itu dan juga setiap khalifah itu akan ada 2 jenis bitanah. Bitanah yang pertama ialah bitanah khair, yang kedua adalah bitanah syar. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari yang panjang lebar. Jadi saya harap kepada sahabat-sahabat semua insya-Allah boleh tengok kan hadis ini dengan lebih detail. Jadi Nabi SAW kata setiap Nabi, setiap khalifah akan ada 2 jenis bitanah. Ada bitanah khair yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan, dan ada bitanah syar, iaitu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Dan juga ada satu cerita lagi yang menarik yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang berkaitan dengan ayat ni.
nak pastikan suara clear kalau clear beritahu kalau saya takut tak clear sebab kadang-kadang ada masalah teknikal. Beritahu clear tak clear. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, saya nak bawa satu cerita yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dulu. Ibnu Katsir menceritakan iaitu pernah di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni keluasan pemerintahan dia dah luas kan, sampai kepada Farsi, sampai kepada Iran, sampai kepada semua tempat di utara-utara, di Syam, di Rom, di kawasan Palestin, di kawasan itu zaman Sayyidina Umar. Jadi pada masa itu ada seorang yang pandai menulis gulam yang pandai menulis, tetapi dia tidak Islam. Tapi dia mahir dalam ilmu-ilmu penulisan dan sebagainya. Jadi adalah carangan daripada setengah sahabat ni dia kata Umar, dia kata ya Amirul Mukminin, ambillah dia tu sebagai penulis kamu, pembantu kamu untuk menuliskan apa-apa kan. Jadi apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada masa tu? Dia kata, kalau aku ambil dia, Sayyidina Umar kata, ambil orang tu untuk menjadi penulis aku, nescaya aku telah melanggar ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bermakna apa? Aku telah mengambil bitanah min dunil mu'minin, kata Sayyidina Umar. Maknanya Sayyidina Umar ni menolak saranan tersebut, cadangan tersebut. Kenapa? Kerana ambilnya. Kenapa? Apabila dia menjadi penulis, artinya apa? Semua benda dia akan tahu. Rahsia-rahsia orang Islam pun dia akan tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran, Sayyidina Umar dah bagi amaran ni kan, bahawa la tattakhizu bitanatan min dunikum, jangan kamu ambil orang-orang yang akan mana rahsia-rahsia itu akan diketahui oleh mereka. Rahsia-rahsia kita kira kan, kalau zaman sekarang rahsia keuangan ke, rahsia ekonomi ke, rahsia apa, adalah kan benda-benda. Jadi jangan sekali, la tattakhizu bitanatan min dunikum. Kenapa Allah Taala sebut ni? Larang betul. Kerana la ya'lunakum khabala. Maksud la ya'lunakum khabala ni artinya ialah apa? Iaitu mereka ini tak akan berhenti-henti untuk membuat kerosakan kepada kamu. Mereka ni tak akan berhenti-henti. Mereka ni mesti ada perasaan terhadap kamu kan, yang tak suka kepada kamu. Mereka tak sukakan kebaikan kepada kamu. Mereka sentiasa fikir ada benda lah mereka ni, kalaulah benda tak elok berlaku, mereka suka. Jadi Allah Ta'ala jelaskan selepas daripada itu lagi, kita akan tengok kan, iaitu apa? Waddu ma'anittum, mereka ni gembira ma'anittum, perkara-perkara yang menyusahkan kamu. Apa yang menyusahkan kamu ni? Apa-apa saja yang menyusahkan kamu, mereka akan gembira, mereka akan suka. Jadi sebab mereka ni dah tak Islam kan, jadi mereka akan suka apa-apa yang berlaku kepada orang Islam ni, mereka akan suka. Yang menyakitkan, yang apa sajalah ma'anittum, apa-apa yang menyakitkan kamu, mereka akan suka. Itu sifat apa yang ada pada orang kafir. Allah Ta'ala sebutkan orang yang tidak beriman kan. Jadi qad badatil baghdha'u min afwahihim, dah jelas dah pemusuhan mereka daripada mulut-mulut. Kadang-kadang mereka tersebutlah, kadang-kadang mereka terbuatlah kan, dan nyata dah kan, badat tetapi Allah SWT kata itu yang badat, itu yang zahir, itu yang ternyata, itu yang ternampak kan. Ternampak tak kira lah kalau zaman sekarang terambil oleh video ke, terbocor rahsia ke, adalah mereka sebut sama-sama mereka ni tak suka kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi apa benda? Allah Taala katakan wama tukhfi suduruhum akbar, wama tukhfi suduruhum akbar, apa yang ada dalam hati mereka tu Allah Taala kata lebih besar lagi. Lebih besar apa? Iaitu pemusuhan, tak sukanya kepada orang Islam. Apa yang dah keluar dah kadang-kadang terpacut, terkeluar juga kadang-kadang tu, iaitu apa? Mereka tak suka pada kita. Dan apa yang ada dalam hati mereka sebenarnya Allah Ta'ala. Jadi kalaulah ada di kalangan kita ni, kita tak boleh su'zon, kita tak boleh ni, tak boleh ni. Jadi kita baca balik ayat ni, kita dengar balik bahawa sebenarnya Allah SWT kata, kalaulah mereka ni beriman, kalau mereka ni kan suka kepada kita, suka kepada Islam, mereka akan beriman. Kenapa mereka tak nak beriman? Kalaulah mereka ni cinta kepada Islam, cinta kepada keimanan, jadi mereka ni ada dalam perasaan mereka, ada dalam hati mereka. Jadi kita kena jaga-jaga kan. Walaupun tahap mereka tak sama lah kan, ada yang dahsyat kejahatannya, ada yang dahsyat pemusuhan dia, ada yang dahsyat atau ada yang kurang sikit dan sebagainya. Itu adalah cerita lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah dedahkan kepada kita ni sikap orang-orang kafir terhadap kita semua, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala kata qad bayyana lakumul ayat, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala dah jelaskan lakumul ayat. Ayat di situ apa? Dalam tafsiran jalan lain dia kata adawatahum, Allah Ta'ala dah jelaskan untuk kamu dah tanda-tanda, iaitu apa? Adawah mereka, pemusuhan mereka ni terhadap kamu ni. Allah Ta'ala dah ceritakan dah sekarang ni, in kuntum ta'qilun,
kalau kamu ni berakal, kalau kamu ni boleh berfikir, jadi kalau kamu ni boleh faham. Jadi harap-harapnya kita semua insya-Allah kan menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Muka-muka kita tak menjadi orang-orang yang tak faham. Allah Taala dah cerita kita, tiba-tiba kita tak faham lagi. Ayat seterusnya, ayat 119. Ha antum. Allah Taala nak cerita lagi yang kepada kita kan tentang apa yang sepatut kita faham, apa ada pada orang kafir ni. Ha antum, dia kata. Ini kau orang beriman ni kan. Yang suka mereka kan. Yang suka setengah-setengah Allah Taala kata ha antum. Ada ni kamu ni kan yang merasai tak setuju dengan apa yang kita ceritakan tadi kan. Pada ayat Quran kan. Jadi harapnya selepas kita dengar ni kan insya-Allah kan kita akan stand kita akan jelaskan. Allah Subhanahu Wa Taala kata ha antum ulai tuhibbunahum. Ada di kalangan kamu ni yang peliknya Allah Taala katakan yang kamu ni suka kepada mereka, sayang kepada mereka. Pelik betul. Tapi Allah Taala kata wala yuhibbunakum. Sedangkan mereka ni tak suka pada kamu pun. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa tu'minuna bil kitabi kullih. Sedangkan kamu ni beza dengan mereka. Apa mereka ni? Mereka ni tak percaya kepada setengah-setengah kitab, tapi kita percaya kepada semua kitab. Kita percaya kepada Taurat, diturunkan oleh Allah SWT. Kita percaya kepada Zabur, kita percaya kepada Injil, Bible kan. Kita percaya semua itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka, kepada orang-orang sebelum daripada kita. Walaupun mereka dah ubah dan sebagainya, tetapi yang asal tu kita percaya kan. Tapi mereka tidak. Orang Yahudi tak percaya kepada Injil. Injil pula tak percaya kepada Taurat. Mereka ni jadi ada percaya ni, ada percaya sini kan. Tapi kita percaya semua kan. Sepatutnya lah kan, kita lah sepatutnya tak suka kepada mereka. Itu ulama tafsir kata kan, sepatutnya kan, bukan mereka tak suka, tapi mereka sekarang lebih pada kita kan. Kita percaya kepada mereka, mereka tak percaya pada kita, nak marah kepada kita pula. Sepatutnya kita lah marah pada mereka kerana mereka ni tak percaya kepada setengah-setengah kitab kan. Percaya kepada setengah, tak percaya kepada setengah lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kita ni percaya kepada semua kitab. Kemudian wa iza laqukum qalu amanna. Ni Allah Taala dedahkan lagi kan sifat mereka kan. Bila berjumpa dengan kita, ini termasuk ni orang munafik ke, termasuklah orang ahli kitab ke, Yahudi ke, termasuklah orang Kristian ke, bila mereka ni lakukum, dia berjumpa dengan kamu, qalu, mereka berkata amanna, kita beriman, kita orang beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, beriman kita ni kan, nak tunjuk mereka ni baik kan. Tapi Allah Ta'ala kata apa kan, wa iza khalau, tapi bila mereka ni berpaling, bila mereka ni di belakang kita, bila mereka ni tak bukan berdepan kita dengan kita, apa keadaan mereka? Allah Ta'ala kata addu alaikumul anamil. Anamil mana ni? Anamil hujung jari anamil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Addu ni makna gigit. Gigit macam ni. Gigit ni tanda apa? Bukan gigit, bukan makna gigit, tetapi ini adalah kinayah kepada sangat-sangat nak marah. Macam ni kan, gerang ke macam itulah contohnya kan. Addu alaikumul anamil, mereka menggigit jari terhadap kamu, minal ghaizi, nak marah sangat tu. Minal ghaizi tu maknanya sangat-sangat nak marah kepada orang Islam ni, kepada kita ni. Di belakang maknanya mereka ni macam-macam cakap sebenarnya tentang kita ni kan. Mereka sangat-sangat tak suka pada kita, depan kita macam baik, masya-Allah kan. Itulah kan Allah Ta'ala dedahkan sifat mereka ni kan. Sebab itulah kadang-kadang kita ni, setengah-setengah orang Islam ni terpengaruh kan. Sebab bila tengok mereka ni macam cinta je, macam, jadi Allah SWT sebut lagi, kul, wahai Muhammad, wahai orang Islam semua, kul, katakan, mutu bi ghaizikum. Kalau ikutnya bahasa ganas ni sebenarnya kan, mutu bi ghaizikum ni soalan macam matilah dengan marah kamu tu kan, matilah dengan nak marah sangat tu, mati. Tapi setengah tempat dahsyat lagi dia katakan, tapi saya tak nak sebutlah di sini kan, takut dahsyat sangat kan. Matilah kamu, pergi kamu ni, kata. Jadi mutu bi ghaizikum, Allah Ta'ala arahkan kita supaya katakan kepada mereka tu kan. Sama ada kata direct ke, kata tak direct, kata depan mereka pun, nanti kan kata mereka akan nanti tu pula kan timbul masalah pula kan. Jadi tapi itulah ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kul mutu. Setengah ahli tafsir kata berterusanlah kamu marah, tak apalah, biarlah kamu nak marahlah kan, sampailah kamu mati. Itu setengah ulama kata macam tu kan. Maksud dia innallaha alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Allah Ta'ala alimun, sangat tahu apa yang ada dalam dada kan. Jadi dalam dada kita ke, dalam dada mereka ke, Allah Ta'ala tahu.
Jadi jangan nak sembunyilah kan. Jadi kalau kita ada perasaan-perasaan tu, perasaan yang masih percaya, kadang-kadang nak ambil bitanah kan, lebih percaya kan. Ini bukan saya ceritakan, kita ceritakan ni ialah dalam masalah isu kepakaran dan sebagainya. Mereka setengah-setengah daripada orang kafir, kadang-kadang lebih pakar daripada orang Islam. Itu tak tolak benda tu kan. Tapi masalah kepercayaan hati, itu yang tak boleh kan. Seterusnya Allah Ta'ala kata imtamsaskum. Allah Ta'ala sebut lagi ni kan, tak habis lagi cerita sikap orang kafir ni kan. Allah Ta'ala kata apa? In tamsaskum hasanah. Kalau terkena kebaikan kepada kamu, terkena kebaikan tu apa kebaikan tu? Artinya seperti menang dalam peperangan ke, ataupun seperti dapat apa-apa saja kan, dapat jizyah ke, dapat harta ke, bisnes berjaya ke, apa-apalah kan kebaikan-kebaikan yang menimpa orang Islam ini, in tamsaskum hasanatum tasuhum. Perkara ni menyakitkan mereka, menyusahkan mereka. Mereka tak sedar hati, mereka tak suka benda ni. Maknanya apa-apa kebaikan terkena pada kita ni kan, kalau apa-apa kebaikan untuk orang Islam, kita akan rasa gembira kan. Orang Islam menang kan, tak kira lah menang apa pun, menang bola ke apa benda kan, kalau orang Islam menang kita akan rasa gembira. Itu adalah sifat. Tapi ada setengah orang kafir ni Allah Ta'ala sebut kan, kalau apa-apa terkena kebaikan, dapat kebaikan oleh orang Islam ni, mereka tak suka. Bukan tak suka sebab orang ni itu kawan musuh dan sebagainya, tak, tapi kan Islam ni kan, mereka tak suka apa-apa kebaikan yang diperolehi oleh orang Islam. Jadi Allah Ta'ala kata in tamsaskum hasanatum tasuhum. Perkara ni akan menyebabkan mereka benci. Kemudian wa in tusibukum sayyi'atun, tapi kalau terbalik, kalau apa-apa keburukan lah kena pada kita, sama ada kekalahan ke, sama ada kemiskinan ke dan sebagainya, ulama sebut kan al-jazam kemarau ke dan sebagainya, yafrahu biha, mereka gembira. Tengok kan, terbalik kan. Itulah sikap mereka sebenarnya dalam hati mereka tu. In tasbiru. Jadi Allah Ta'ala kata wa in tasbiru, tapi kalau kamu sabar. Sabar apa? Iaitu sabar untuk menghadapi kejahatan-kejahatan mereka, perangai-perangai mereka itu. Kalau kamu sabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Bertakwa di sini tafsir jalan lain kata, maksudnya ialah kamu ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya walaupun terjadi pun, walaupun terkena apa pun, kamu bersabar, kamu pegang kepada Allah. Allah kata larang, jangan, Allah kata buat. Jadi itu Allah tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Allah Ta'ala bagi jaminan di sini kan, iaitu apa kan, tak akan terkena apa-apa keburukan pun kepada kamu. Mereka nak buat apa-apa tak akan kena. Allah Ta'ala jamin kan, kalau kamu ni bertakwa, kalau kamu ni bersabar, dua perkara tu Allah Ta'ala bagi jaminan, mereka tak akan dapat mengenai apa-apa terhadap kamu. Jadi insya-Allah kan, kita bersama-sama insya-Allah, innallaha bima ya'maluna muhit. Allah Ta'ala tahu apa yang mereka buat. Muhit maknanya melingkungi semua sekali. Allah Ta'ala tahu, jangan nak lari kan, Allah Ta'ala tahu. Ada yang baca di sini ialah dengan ta'malun. Ta'malun ni kamu maknanya. Kalau ya'malun tu mereka tu orang kafir tu. Kalau ta'malun ni apa yang kamu dalam hati. Jadi maknanya kita kata dua-dua, iaitu apa yang ada dalam hati kita ke, kita takut ke, kita faham tak faham ke, sekarang kita dah faham, ataupun apa yang mereka buat tu mereka benci kepada orang Islam sebagainya, Allah Ta'ala tahu semua. Jangan rasa bahawa Allah Ta'ala tak tahu apa yang kamu buat, kamu rasa. Ayat yang terakhir pada pagi ni insya-Allah, iaitu Allah Ta'ala pun mulalah masuk kepada satu cerita lain ni. Cerita ni ialah cerita ayat 121 ni sebenarnya adalah berkaitan dengan peperangan Uhud. Jadi surah Al-Imran ini sebenarnya adalah part yang terakhir, part yang belakang-belakang ni daripada surah Al-Imran adalah menceritakan tentang peperangan Uhud, apa yang terjadi dalam peperangan Uhud dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula masuk sini tentang peperangan Uhud ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa iz ghadawta min ahlik, ketika kamu keluar pada waktu pagi daripada keluarga kamu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, mentionkan dengan waktunya, dengan nak ceritakan, nak nampakkan perkara ni kan, nak biar nampak betul-betul kan, bukan maknanya cerita sekadar keluar saja, tapi keluar pada waktu pagi lagi, lepas tu daripada keluarga kamu lagi, meninggalkan keluarga kamu pada waktu pagi. Wa iz ghadawta min ahlika tu ialah daripada Madinah lah, maksudnya keluar daripada Madinah, sebab peperangan Uhud ni berlaku di luar kan. Jadi cerita ni panjang, iaitu bagaimana start dengan kita semua dah tahu rasa kan, tapi secara mudahnya kan ialah Nabi asalnya tak nak keluar kan, Nabi nak berada di Madinah saja kan, dan itu pun cadangan orang munafik.
ketua munafik pada masa itu ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. InsyaAllah kita akan ceritakan dalam sesi akan datang, insyaAllah. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, dan ingatlah, Allah Ta'ala nak peringatkan balik, ketika kamu ni keluar daripada Madinah pada waktu pagi-pagi lagi, tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, kamu menyediakan untuk orang-orang yang beriman ini maqa'id lil qital, makna pos-pos peperangan, makna susun tentera dan sebagainya kan. Ingat lagi tak benda tu? Ingat lagi tak? Jadi Allah Ta'ala ingatkan. Jadi kan, kemudian wallahu sami'un alim, Allah Ta'ala ni sami', Allah Ta'ala ni alim, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala mendengar apa yang kamu buat dan sebagainya itu kan. Jadi sekarang ni kita akan tengok insya-Allah permulaan kepada peperangan Uhud, dan insya-Allah jumpa lagi dalam sesi akan datang. Kita akan tengok apakah Allah Ta'ala ceritakan tentang peperangan Uhud, dan juga bagaimana kan aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagaimana keadaan orang beriman dan sebagainya. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk sesi akan datang. Dan terima kasih semua kepada yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Moga-moga jumpa lagi insya-Allah. Dan jangan lupa untuk share, untuk berikan link kepada semua sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah moga-moga mereka pun dapat manfaat insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.